Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Kalau korang nak tahu, bila saya duduk dekat college ni kan, apa yang saya belajar? Jadinya saya adalah student degree untuk agronomi. Jadinya saya belajar mengenai pertanian. So guys, untuk video pada kali ni kita bukan nak sembang pasal pokok sangat. Cumanya saya nak sharekan dekat korang, petang hari tu saya dan kawan-kawan keluar untuk mencari weed. Bukan weed yang barang terlarang tu guys, tapi weed ni kita kata sebagai pokok penumpang lah. Pokok-pokok yang kat tepi-tepi pokok yang kecil-kecil tu kan, yang menumpang-numpang tu kan. Jadinya kami kena collect dan mengenal pasti 40 jenis guys. So alang-alang tu kita nak cari paku pakis batang hitam yang sangat sesuai untuk ikan laga. So geng, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok. Okay guys, so hari ni kita akan masuk ke ladang. Kita nak cari weed dan juga kita nak cari paku pakis batang hitam. So sebelum tu kita pergi ke greenhouse dulu. Dekat greenhouse ni saya dengan kelas-kelas saya, budak-budak kelas saya, kita orang ada tanam pokok. So jom kita tengok. So kita tengah siram pokok. Cara kita siram, ini apa nama siraman ni Mus? Sprinkler. Pokok kita orang kat bawah ni tanah kangkung je guys, kita nak cepat. Semester pendek. Nampak air basah ni geng. Ui, pokok aku kat situ. Parah guys, kuat airnya guys. Pokok tu kena tembak tu. So kat sini kita punya kangkung. Yang ni bendi ada, lagi pak choy pun ada, macam-macam ada. Usia lebih kurang berapa lama dah? Seminggu lebih Ya, 2 minggu lah. Dah dekat 2 minggu dah. 2 minggu. Tapi yang bendi ni dah lama lah, dah sebulan dah kot. So sekarang ni jom kita pergi ladang. Kita nak cari weed dengan paku pakis batang hitam. Jom. Okay guys, so kita dah sampai dekat ladang. Jadi ni lah ladang UiTM Jasin, yang lebih kurang seluas 90 ekar. Ada kelapa sawit, ada kelapa, lagi apa lagi? Cili, ada topek. Getah ada. Getah pun ada. Macam-macam ada. Tapi dekat plan tu kalau ikutkan ada peternakan, cuma belum dibuat lagi. Mana tahu kita nak ternak ikan ke kan. So kita akan cari weed. Jadi weed ni adalah pokok tumpangan lah. Kami nak belajar mengenai pokok tumpangan ni. Lepas tu kita nak cari sekali paku pakai batang hitam dekat belah tu. Itu adalah pokok kelapa sawit. So kat situ ada orang ambil gambar. So jom kita pergi cari weed dulu, kemudian kita ambil paku pakis batang hitam. So kami kena mengumpul jenis-jenis weed. Okey. Macam kurang je, macam dah putus je. Alah, pokok banyak. Cuba try pokok lain. Masuk dulu. Kumpul dulu. Patah juga. So kita orang kena kumpul weed daripada macam-macam bentuk tau. Ada yang daripada apa, grass, broadleaf, lagi apa lagi Kil? Sages. Sages tu macam mana Kil? Sages tu dia ada daun 2. Oh. Batang dia hollow. Total kita orang kena cari 40 jenis guys. So memang susah. Tapi itulah ladang besar, kita kena cari. Mesti ada, mesti boleh dapat 40 jenis. Okay geng, so sementara kawan-kawan yang lain tengah mencari weed, kami dah masuk kat kawasan ni lah, sawit. Kita nak cari apa nama dia, paku pakai batang hitam. Sambil-sambil tu ni Mus tengah cari weed lain. Pasalnya kalau kat kawasan sawit ni, dia punya tanah lagi senang lah kita nak cabut weed. Kalau kat belah-belah tepi tadi tu, ya Allah, dengan tanahnya keras-keras kan. Lepas tu kat sini pun banyak guys, macam kolam-kolam, anak-anak longkang kecil kat belah-belah sana kan. Nanti manalah tahu ada beta ke apa kan. Sebab kebiasaannya orang memang menyauk dekat kawasan sawit juga. Nanti saya survey. Tapi untuk kali ni kita nak utamakan, kita nak cari paku pakis batang hitam dulu. Untuk apa paku pakai batang hitam ni guys? Nanti saya kongsikan. Jom kita cari. Alright, kita kena jaga step So dekat belah-belah sini rasanya hari tu saya dah jumpa dah paku pakis tu. So kita jalan-jalan. Dekat sini kau nampak kawasan yang saya rasa mungkin ada beta kat sini, tapi saya pun tak pasti lah.
Saya tak pasti sebab saya tak nampak mana-mana buih ke apa kan. So memang kami pun fokus cari tu pokok-pokok tumpang. And ada pakai batu hitam kat sini. So kat belah sini ni guys, banyak yang dah kena racun. Banyak yang dah diracun. Yang belah sini je masih hidup. Yang lain semua tak ada dah. Kalau yang besar-besar tu semua adalah sawit liar. Nampak kat sini. Saya pun tak pasti lah kawasan macam ni ada ke beta, imbelis ataupun ikan-ikan laga liar yang lain kan. Nampak sepanjang ni. Nampak. So sekarang ni saya akan ambil, sebelum kita cabut, korang tengok dulu struktur tanah dia. Struktur tanah dia memang agak lembik sebabnya sebelah air kan. And sawit ni pula dia punya kawasan adalah tanah pit. Tanah gambut, memang senang untuk kita cabut lah. So kita hanya perlu cari mana hujungnya dan tarik akarnya keluar. Tapi kena belah bawah lah supaya kita dapat tarik akar dia sekali. Yang pentingnya akarnya guys, untuk pakai batang hitam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak dapat akar, cabut yang lain. Nampak kalau macam ni tak dapat akar, fail lah ni. Dapat akar sikit. Boleh lah ni. Macam ni boleh. Dia punya batang ni memang warna hitam guys. Tapi ni akarnya macam sikit sangat. Kita cuba lagi. Percubaan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni gagal guys. Gagal guys. Kita cuba. Dia tak cukup lembut pula tanah ni. So dia agak susah sikit untuk tarik anak-anak akar tu semua keluar. Alright. Cantik. Okay, ni panjang guys. Mantap. Dapat 2. Ini dia. Boleh lah ni, ikan kita pun bukan banyak sangat. Tak payah banyak-banyak. Okay, cun. Korang tengok sepanjang jalan yang tadi kat belah sana. Kawasan dia agak berair lah. Lepas tu disambung pula kat sini guys. Tapi saya tak tahulah ada ke tak ada kan ikan laganya. Kawan-kawan saya pun semua masih mencari weed, mencari pokok-pokok tumbang. Kami kena hafal dan kenal semua jenis pokok-pokok tumpang supaya kami tahu macam mana daunnya, macam mana dia bertindak balas, dia mengganggu pokok-pokok tanaman kita. Gitu. Kelihatan 2 jejaka bawa balik pasar. Apa dalam plastik ni banyaknya? Sayur bang. Sayur. Nampak tak payah beli sayur guys, kutip je. Banyak dapat Gil? Wuih, watap. Tak apa, lubang sikit-sikit kita boleh adjust. Boleh tu. Kilo bang. Nak timang kilo. Jom, kita orang nak pergi tengok pokok koko. Kita orang itu ada semai koko. Jom kita tengok. Alright, so ni kita punya tempat semai koko. Tak nampak apa-apa lagi, tak naik apa-apa lagi. Tak sampai seminggu lagi guys. Biji koko pun masih kelihatan. Nanti kita orang akan pindahkan dekat sini lah. Jadi ni tapak ni kita orang dah buat dah. Kita orang pun dah buat kompos tanah kompos. Nanti semua akan pindah kat sini. Untuk transplant kat sini lah. Kita letak dalam polybag macam tu. Yang ni pun kita orang yang sediakan sebenarnya. So apa-apa nanti kalau saya ada buat konten dekat ladang lagi, saya akan update kat korang. Sambil-sambil tu kan, mungkin korang pun boleh lah belajar sikit-sikit pasal pertanian. So kita dah ambil dah apa yang kita nak. Tapi saya tak dapat lagi lah 40 jenis. Kita akan cuba hari lain. So jom kita balik. Okay guys, balik je daripada ladang. Saya akan cuci dan bilas akar paku pakis batang hitam tu. Lepas tu bila kita dah bilas, dah cuci,
Jadinya korang boleh pakai teruslah asalkan tak ada tanah. Nanti terjejas pula air korang kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi cuci yang bersih-bersih. Kalau macam saya biasanya akan rendam dalam air dulu untuk mungkin 2 hari macam tu. Dan ini je guys, saya nak tunjukkan dekat korang. Saya dah rendam 2 hari dan saya nak tunjukkan lah macam mana keadaan paku-paku batang hitam ni dari segi dekat bahagian akarnya dan bahagian daunnya selepas 2 hari, dan saya akan explainkan dekat korang lah. So, jom. Okay guys, selepas 2 hari kita akan bincangkan dari segi dia punya daun dan juga akar guys bila kita dah rendam 2 hari ni, kalau korang nampak yang warna cair-cair ni kan, ni semua yang baru naik guys. Sebab pokok ni kan dia tertanam dekat tanah bukannya air. Jadinya bila kita dah rendamkan dalam air ni, kita boleh nampak lah akar-akar baru akan naik sikit lah sikit demi sikit. Biasanya dekat bahagian muncung-muncung ni lah. Muncung-muncung ni akan naik kuning-kuning ni, korang boleh nampak. Jadinya dekat bahagian atas pula, kalau korang tengok dia punya bahagian daun dah mula untuk ada warna coklat-coklat ataupun kuning dekat bahagian tepi tu. Jadinya korang jangan risau. Untuk penggunaan paku pakis batang hitam ni, dia takkan kekal hijau daun dia. Dia akan lama-lama akan gugur, akan kering, walaupun diterima air secara direct. Sebab apa? Sebab paku pakis batang hitam ni pun dia perlukan medium tanah lah, sebab untuk dapatkan nutrien dan sebagainya. Jadinya kebiasaannya orang memang tak pakai paku pakis batang hitam ni secara berkekalan dekat dalam akuarium. Jadi mungkin korang boleh pakai lah, sebab ikan dia bukannya nak daunnya guys. Ikannya dia nak akarnya. Sebab apa? Orang pakai paku pakis batang hitam ni kebiasaannya untuk ikan wild betta. Dari segi orang kata pH dia, suhu pun terjaga dan ikan akan lebih selesa lah. Jadi kebiasaannya orang wild betta memang akan pakai tumbuhan air ini dekat akuarium diorang. Tapi korang pun boleh apply juga dan boleh gunakan dekat ikan moden. Jadi boleh jadi pokok hiasan dan juga membantu untuk kawalan air, pH dan sebagainya lah. Jadi inilah dia guys, nampaknya sekadar itu saja perkongsian pada video kali ini. Harap membantu. Pokok ni senang je korang nak jumpa. Jalan-jalan tepi jalan ke, jumpa ladang ke apa ke, biasanya akan ada lah. Sebab ini pun adalah sejenis weed juga guys. Okay, so don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.